Korang pernah tak tengok filem seram dari Indonesia yang tajuknya Sundel Bolong? Meremangkan bila tengok movie tu. Kalau korang nak tahu pelakon utama filem tu pun bergelumang dengan misteri tau. Dari cara dia mati sampailah pada penampakan dia selepas kematiannya. So, mesti ni admin nak bawa korang menyelam dalam dunia misteri Suzana, pelakon yang terkenal dalam filem Sundel Bolong. Suzana merupakan pelakon Indonesia tahun 50-an hingga 90-an. Suzana atau nama penuhnya Suzana Martha Frederica van Oost-Natalia, lahir pada tahun 14 Oktober 1942 dan berada di rumahnya di saat kematian di Magelang, Jawa Tengah. Wanita cantik ni digelar Ratu Filem Horor Indonesia kerana namanya meningkat naik dengan lakonannya dalam filem mistik seperti Beranak Dalam Kubur. Malangnya Suzana ni meninggal pada 15 Oktober 2008 ketika berumur 68 tahun dan dikebumikan sehari selepas kematiannya di Tanah Perkuburan Griloyo, Jawa Tengah. Kematiannya menjadi buah mulut ramai orang kerana cara dia mati dan ramai yang nampak lembaga serupa macam Suzana selepas dia mati, umum mengetahui beliau beragama Kristian. Suami, Cliff Sangra, merupakan suami kedua selepas suami pertama meninggal dunia. Sebab kematian, dikatakan, kesan daripada penyakit kencing manis sejak 30 tahun sebelum meninggal dunia. Ada desas-desus mengatakan Suzana mati sebab dibunuh secara senyap, dia mati selepas minum susu, dah jadi habit dia akan minum susu sebelum tidur. Lepas dia minum susu tiba-tiba suami dia, Cliff, nampak dia tarik nafas dalam-dalam, dan dia terkulai. Suami dia terus telefon dua orang doktor peribadinya untuk tengokkan keadaan Suzana. Bila didapati Suzana dah terkulai tak bernafas. Namun ada pula konflik berlaku sebelum Suzana meninggal dunia. Saudara mara belah Suzana memang tak berapa ngam dengan suami kedua Suzana, Cliff. Dikatakan ketika tahun 2005, Cliff pernah bergaduh dengan anak menantu Suzana, suami anak Suzana, Kiki Maria. Mereka dikatakan bertengkar, sampaikan Cliff tidak dapat menahan kesabaran, lalu pergi menembak anak menantu Suzana, hingga mengakibatkan kecederaan, dikatakan sampai terkena tulang rusuk anak menantu Suzana. Menurut saudara mara Suzana, dorang dapat tahu Suzana meninggal dunia semasa pihak media dah dapat tahu dulu dari mereka apabila didesak. Kononnya suami Suzana ni kata, dia hanya mengikut apa yang terkandung dalam surat wasiat yang Suzana berikan. Tapi, bagi pihak keluarga Suzana, especially anak perempuan dia, Kiki Maria, dia benar-benar tidak percaya dan menganggap ayah tirinya Cliff hanya mereka cerita untuk menutupi kesalahannya, dikatakan sebab nak bolot harta Suzana. Tapi macam biasa, Cliff tetap berkeras dengan pendirian dia dan tak ambil kisah apa orang nak cakap. Akhirnya ura-ura yang mengatakan yang Cliff ni memang licik semakin terselah apabila pada tahun 2009, lebih kurang setahun lepas Suzana meninggal, Cliff dikatakan berkahwin lagi dan persandingan mereka telah dilakukan secara besar-besaran. Menurut peguam Suzana, Bambang Tanjatuh Iswan, Suzana tak nak majlis pengebumian dia dibuat secara besar-besaran. Tapi itu tak bermakna bahawa suaminya, Cliff, tak boleh jemput saudara mara Suzana di permakanan tersebut kerana saudara Suzana juga mempunyai ikatan persaudaraan yang kuat. Kisah misteri Suzana ni tak ada penghujung. Hingga sekarang tak tahu kebenaran di sebalik kematiannya itu, tapi yang pasti Suzana akan sentiasa diingati sebagai ratu filem horor Indonesia. Selepas kematian Suzana, anak perempuan Suzana, Kiki Maria memang tak puas hati dan meminta polis untuk membuat bedah siasat mayat Suzana. Tak pasti sama ada bedah siasat dijalankan atau tidak, sebab tengok cara suami Suzana, sepertinya beliau terburu-buru kebumikan jasad Suzana, tanpa berbincang dengan saudara mara Suzana. Cliff berkata dia tak kisah kalau dorang nak buat bedah siasat, sebab katanya, kalau hasil laporan bedah siasat tu nanti, membuktikan yang Suzana benar-benar mati secara semula jadi, Cliff siap ugut nak saman keluarga Suzana sebab memalukan dia katanya. Lagipun, dua orang doktor peribadi Suzana mengesahkan yang Suzana mati secara normal sebab tu memang implikasi dari penyakit kencing manis yang dideritainya sejak 30 tahun.
Misteri kematian Suzanna. Kisah pertama, dari suami Suzanna, Cliff. Suami dia kata, dalam masa 3 hari selepas kematian, Suzanna ada balik ke rumah, berdiri dekat depan pintu rumah memakai baju color coklat, sambil ucapkan selamat tinggal. Selain itu juga suami dia pernah nampak Suzanna, tengah duduk dekat ruang tamu, duduk kat sofa sambil pegang remote TV, sambil mulut dia membebel-bebel, mengkritik cerita yang ditengok kat TV. Masa tu, suami Suzanna macam tak sedar yang Suzanna dah meninggal dunia, dia terus masuk bilik nak tidur, sampai kat dalam bilik baru dia teringat, yang Suzanna dah tiada. Selain itu, suami Suzanna pernah ternampak kelibat Suzanna, tengah sikat rambut kat dalam bilik Suzanna. Untuk pengetahuan korang, Suzanna ni ada bilik khas, untuk dia sorang-sorang, menurut suami dia, bilik khas Suzanna tu, memang tak ada siapa-siapa yang dibenarkan masuk, masa dia hidup. Bilik tu digunakan untuk Suzanna bermeditasi, bertapa, kadang-kadang bukan sekadar berhari-hari, berminggu-minggu malahan berbulan-bulan, pernah Suzanna tak keluar-keluar dari bilik dia. Suami dia juga pernah kata selepas kematian Suzanna sampai sekarang, dia akan dengar bunyi macam orang ketuk-ketuk dinding. Bunyi tu sebiji macam bunyi yang dibuat oleh Suzanna masa hayatnya, kalau dia nak minta sesuatu, dia akan ketuk-ketuk dinding. Selain penampakan dari dalam rumah, suami dia pernah terlihat kelibat Suzanna dekat luar rumah, especially dekat satu tempat kat bawah pokok, tempat yang digunakan Suzanna untuk bertapa. Menurut cerita suami dia lagi, Suzanna ni sebenarnya adi menuntut ilmu, dari seorang guru, tak pasti ilmu apa. Walaupun dia dah tamat perguruan, tapi selalu je Suzanna ni mendengar suara-suara gaib yang menyuruh dia bermeditasi. Menurut Cliff, Suzanna selalu pergi ke satu tempat, Suzanna selalu pergi bertapa kat tempat tu dengan cara merendamkan badan dia dalam air, yang didakwa air tersebut mempunyai khasiat tertentu, pengunjung-pengunjung selalu je datang ke situ, untuk ambil air tersebut. Tempat ni bolehlah dikatakan keras. Sebelum mendirikan rumah tangga dengan Clive Sangra, Suzanna sudah berkahwin dengan Dickie Suprapto pada tahun 1959. Dari perkahwinannya dengan Dickie, Suzanna dikurniakan 2 orang anak bernama Ari Andrianus Suprapto dan Kiki Maria. Anak lelaki tunggal meninggal dunia pada usia muda iaitu 17 tahun. Namun, selama ini orang ramai tahu adalah Kiki Maria. Anak perempuan Suzanna mengikuti jejak ibunya yang terjun ke dunia hiburan. Lain pula dengan anak lelaki Suzanna, tidak sempat masuk ke dunia hiburan, Ari Andrianus Suprapto meninggal pada usia yang sangat muda. Anak pertama Suzanna, lahir pada tahun 1960, meninggal pada tahun 1977. Pada usia 17 tahun, Ari Andrianus Suprapto mempunyai bakat dalam bidang musik. Melihat bakat yang dimiliki oleh Ari ini, Suzanna juga berhasrat untuk menghantar Ari ke Amsterdam, Netherlands untuk menggasah bakatnya dalam bidang musik. Namun tidak kesampaian. Ari juga mewarisi wajah cantik Suzanna. Ari telah menjadi idola kerana dia mempunyai wajah yang sangat tampan. Kematian anak lelakinya telah memberi kesan luka yang mendalam buat Suzanna. Sehinggakan dia mahu jasadnya dikebumikan di kubur bersama anak lelakinya selepas dia meninggal dunia. Setelah ditinggalkan oleh suaminya, Dickie Suprapto, Suzanna ditinggalkan anak kesayangannya. Suzanna kembali ke kehidupannya seperti biasa, kembali aktif berlakon bersama anak perempuannya Kiki Maria. Kemudian pada tahun 1983, Suzanna menikah semula dengan Clive Sangra. 18 tahun bintang filem seram terkenal ini meninggalkan dunia hiburan di Indonesia. Walaupun pemergiannya sudah cukup lama, namun Suzanna yang sudah ada sejak tahun 1950 masih meninggalkan banyak memori kepada peminat filem seram Indonesia. Menurut suami Suzanna iaitu Clive Sangra, aktris jelita ini meninggalkan beberapa surat wasiat di mana dirinya mahu dimakamkan bersama anak sulungnya Ari Andrianus dan kakaknya Irene Beatrix van Os dalam satu liang lahat. Semasa aktris ini masih hidup, Suzanna sudah merancang menyediakan makam pengebumiannya sendiri
Hal ini dikongsikan Clive bahawa Susanna sudah siap menyediakan lakaran tempat istirahatnya. Dia meminta agar kertas HVS, gambarnya ada di atas seramik warna coklat dan di bawahnya ada batu-batu. Ujar Clive, dimaklumkan semasa makam tersebut disiapkan, tukang ukir telah mengukir nama dan tarikh kelahiran Susanna, manakala ruang tarikh kematian dikosongkan dahulu kerana waktu makan disiapkan aktris tersebut masih hidup. Dikatakan tiada sumber elektrik, punca tarikh kematian tak dapat diukir. Setelah Susanna meninggal dunia, Clive meminta tukang ukir batu nisan mengukir tarikh kematian Susanna 15 Oktober 2008 pada seramik pemakaman. Tapi tukang ukir tidak dapat mengukir tarikh kematian aktris jelita ini kerana alat yang digunakan menggunakan elektrik dan di kawasan pemakaman tersebut tiada sumber elektrik, lalu sehingga sekarang batu nisan Susanna tidak mempunyai tarikh kematian. Tak sangka selepas 19 tahun pemergian aktris legenda ini, baru orang ramai tahu kenapa makam pelakon, Sundel Bolong, ini tidak mempunyai tarikh kematian. Sungguh memilukan sekali.